Saya perkenalkan, pada hari ini jemputan kita adalah Dr. Megat Muhammad Amirul Amza bin Megat Hashim, merupakan pegawai perubatan sarjana PPUM dan juga merupakan Exco Perancangan Strategik Kempen Vaksinasi Medical Mythbusters Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya terus jemput Dr. Amirul untuk memberikan perkongsian beliau. Falyatafaddal mashkura wa ma'zura. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator, saudara Amin. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak Sains Gunaan Pengajian Islam untuk atas jemputan ini, dan juga saya merasakan topik vaksinasi ini adalah topik yang agak penting untuk kita kupas, terutama sekali dalam keadaan pandemik COVID-19 yang kita tengah hadapi sekarang inilah. Okey. Dan tugas yang diberikan kepada saya adalah untuk mengupas apa itu vaksin dan adakah ia berkesan dan sejauh mana keberkesanan dia, dan mungkin saya nak ulas sedikit tentang keselamatan satu vaksin itulah. Dan pada malam ini saya akan cakap tentang vaksin secara general. Saya tidak akan fokus kepada mana-mana vaksin, sama ada vaksin COVID-19 ataupun vaksin-vaksin yang lain. Namun demikian, kalau katakan ada pertanyaan daripada mana-mana penonton, bolehlah ditanyakan pada akhir forum ini nanti. Baik. Maaf saya. Bila kita berbicara tentang vaksin, umum semua orang dah tahu bahawa vaksin adalah satu suntikan. Tapi ramai yang tak tahu, ada juga vaksin dalam bentuk makan, ada juga vaksin dalam bentuk yang sembuh dalam hidung. Vaksin ini adalah satu teknik dalam perubatan yang digunakan untuk mencegah penyakit berjangkit. Baik, penyakit berjangkit seperti wabak campak, hepatitis B, rubella, tuberkulosis, semua ini penyakit yang boleh berjangkit pada satu manusia kepada manusia yang lain. Dan vaksin ini bertujuan adalah untuk menghalang daripada penyakit ini berjangkit kepada kita. Untuk memahami vaksin itu, kita kena faham asas antigen dan antibody. Okey. Kalau pernah dengar, kita pernah belajar, antigen itu adalah satu benda yang asing pada badan kita. Tak kisahlah, dia boleh datang daripada kuman, dia boleh datang daripada persekitaran, dia boleh datang daripada makanan. Apabila seorang bayi itu dilahirkan, keluar je daripada rahim mak dia, bila dia dilahirkan, dia terdedah kepada pelbagai benda asing dekat dunia ni. Sama ada daripada persekitaran dia, daripada kulit mak dia, daripada makanan yang diberikan kepada dia, dan bahan-bahan asing ini mempunyai antigen. Antigen ini, bila dia masuk dalam badan, dia akan menjana satu immune response ataupun response immunity yang menyebabkan terhasilnya antibody. Apa tujuan antibody ini adalah supaya antibody ini akan mengenal pasti antigen tersebut dan memusnahkan antigen tersebut. Kenapa dia nak musnahkan? Sebabnya antigen itu adalah benda yang asing kepada badan kita. Sama juga bila ada kuman. Katakan kuman tu masuk dalam badan seseorang manusia, kuman tersebut ada antigen. Ada benda asing yang dikenal pasti oleh badan dan akan menghasilkan antibody oleh badan kita. Bila badan kita hasilkan antibody dan attack antigen tersebut, dia akan attack juga kuman tersebut dan akhirnya kuman itu berjaya dilawan. Tetapi ini bukan semua kes. Ada segelintir kes yang mana dalam tempoh penghasilan antibody tersebut, kuman tersebut telah pun membiak dan telah pun berjaya menyebabkan kerosakan pada tubuh badan kita dan menyebabkan kematian ataupun kecacatan. Jadi kita cuba nak cari satu cara macam mana kita nak menjana penghasilan antibody tanpa menyebabkan kita berisiko untuk kena jangkitan ataupun kematian ataupun kecacatan. Jadi daripada situlah datangnya vaksin. Sebab dalam vaksin ini ada antigen. Ada antigen yang mana datang daripada kuman. Bukan kuman yang hidup, tapi kuman yang dilemahkan ataupun komponen-komponen kuman sahaja. Contohnya, kalau katakan measles, vaksin untuk measles, kita ambil kuman virus yang yang ternyah aktif kita panggil. Virus yang telah dilemahkan masuk dalam badan, virus itu tidak mampu untuk membiak, tapi virus itu akan menjana penghasilan antibody. Akibatnya, antibody yang terjana tadi, dia akan disimpan dalam memory cell badan kita, yang mana kalau katakan badan kita menerima jangkitan daripada virus sebenar measles, badan kita dah ada antibody untuk melawan jangkitan tersebut. Okey.
Saya suka bagi contoh, badan kita ni seumpama satu negara, dan sel-sel darah putih kita, sel-sel sistem pertahanan badan kita adalah seperti tentera, seperti anggota polis yang mana sibuk mempertahankan negara kita. So, bila ada kuman ataupun kuman ni pengganas ataupun penjenayah ataupun askar daripada negara asing lah yang cuba nak takluki negara kita, dia masuk secara tiba-tiba, kita tak sempat nak prepare, kita ada kemungkinan untuk kalah dan negara kita tergadai. Tetapi kalau katakan kita dapat tangkap seorang daripada pengganas tersebut, kita soal siasat dia, kita kenal pasti apa strategi yang digunakan, mungkin kita boleh lebih bersedia, dan insyaAllah kalau katakan datang pengganas-pengganas yang sebenar, kita boleh cuba lawan dan risiko kita, peluang kita untuk menang adalah lebih tinggi. Begitu juga dengan vaksin. Vaksin ini adalah satu persediaan untuk badan kita membina imuniti untuk mencegah penyakit-penyakit yang berjangkit. Kita kena faham juga, penggunaan vaksin ini adalah spesifik untuk penyakit-penyakit yang berjangkit. Kalau katakan kita beri vaksin untuk hepatitis B, ia tidak mencegah daripada kuman hepatitis A atau hepatitis C. Ia hanya mencegah kuman untuk hepatitis B. Begitu juga kalau katakan kita bagi vaksin pneumokokal untuk mencegah kuman Streptococcus pneumonia, dia mencegah daripada jangkitan kuman tersebut sahaja. Selalu orang salah faham. Orang tanya, kalau katakan saya dah vaksin, kenapa saya masih sakit? Kalau saya dah vaksinkan anak saya, kenapa anak saya masih demam? Pertama, dia salah faham. Dia ingat bahawa vaksin itu adalah satu ubat ajaib yang bila cucuk je, anak dia terus jadi super saya ke, jadi kebal ke, terus tak demam dah. Itu salah. Kita mencegah daripada jangkitan yang spesifik, jangkitan yang khusus. Vaksin-vaksin yang diberikan dalam jadual imunisasi kebangsaan, ada 11 ke 12 dalamnya, mencegah daripada penyakit-penyakit berjangkit yang serius. Ia mencegah daripada tuberkulosis, ia mencegah daripada hepatitis B, mencegah daripada measles, mumps, rubella dan banyak lagi penyakit. Yang mana penyakit-penyakit ini dipilih untuk dihasilkan vaksin sebab penyakit ini kalaupun tidak menyebabkan wabak yang serius, ia berpotensi tinggi untuk menyebabkan kecacatan ataupun kematian. Kita ambil contoh tuberkulosis. Kenapa vaksin ini diberi dalam bentuk BCG kepada bayi yang baru lahir? Baru lahir je terus kita cucuk. Kenapa kita tak cucuk orang besar dengan vaksin ini? Sebab apa? Orang besar kalau katakan kena kuman TB, biasanya dia akan jadi pulmonary tuberculosis ataupun jangkitan TB kepada paru-paru. Biasanya ada rawatan untuk penyakit ini. Tetapi kalau katakan budak kecil, bayi baru lahir bawah 5 tahun, kena jangkitan tuberkulosis ini, dia berisiko kena dua jangkitan yang serius, iaitu tuberculosis meningitis ataupun miliary tuberculosis. Yang mana tuberculosis meningitis ni adalah jangkitan selaput otak disebabkan oleh kuman tuberkulosis ini. Dan juga miliary TB ni adalah satu jangkitan yang merebak, TB yang merebak ke seluruh badan. Tuberculosis meningitis, satu daripada dua orang yang terkena, maksudnya 50%, berisiko berakhir dengan kecacatan walaupun diberikan rawatan. Dan satu daripada 5 orang yang dijangkiti jangkitan ini berisiko untuk kematian. Maksudnya daripada 5 orang yang kena, seorang akan meninggal walaupun kita beri rawatan. Sebab itu kita vaksinkan setiap bayi kita. Bila bayi lahir je, kita terus cucuk BCG ni supaya kita tak nak dedahkan anak-anak kita, bayi-bayi kita kepada jangkitan yang serius ini. Dan kenapa kita tak nampak dah jangkitan yang serius ini berlaku? Kenapa kita nampak kurang sangat? Sebabnya kita dah ada vaksin ini. Dan vaksin ini bukan sahaja berfungsi untuk melindungi individu. Ada juga vaksin yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dengan konsep immunity kelompok. Konsep immunity kelompok ataupun herd immunity ini adalah satu konsep yang di mana pemberian vaksin kepada beberapa individu hingga mencapai takat tertentu, biasanya dalam 80 ke 95% populasi masyarakat, bila cukup bilangan orang yang divaksinkan, lagi 20 ke 15% itu, walaupun tidak menerima vaksin, turut mempunyai perlindungan daripada penyakit berjangkit tersebut. Contoh yang selalu kita bagi adalah, kalau katakan kuman ni macam seekor kutu lah, dia melompat dari satu manusia ke satu manusia lain. Katakan dalam satu bilik tu ada 50 orang manusia.
Dan daripada 50 orang manusia tu ada 40 orang yang pakai ubat kutu. Yang mana kalau katakan kutu tu berlompat daripada seorang manusia pergi ke manusia yang ada pakai ubat kutu tu, kutu itu akan mati. Let's say kalau katakan dalam bilik itu ada 40 orang yang pakai ubat kutu, kuman tersebut susah dia nak melompat. Dia melompat ke kiri, dia akan jumpa orang yang pakai ubat kutu. Dia lompat ke sebelah kanan, dia akan nampak orang yang pakai ubat kutu. Akhirnya dia akan mati. Dia tak boleh nak membiak dah. Tapi kalau katakan dalam kelompok 50 orang itu, hanya 5 orang saja yang pakai ubat kutu. Lagi 45 orang tu akan besar risikonya untuk kena jangkitan kutu tersebut. Dan mungkin yang 5 orang ni juga, ubat kutu dia dah habis berkesan sebab kutu tu jadi banyak membiak pada orang lain, akan melompat pada dia pula. Itulah herd immunity. Kalau katakan cukup bilangan orang yang divaksinkan dalam satu populasi tersebut, orang yang tidak divaksinkan, sama ada bayi yang terlalu kecil untuk menerima vaksin ataupun pesakit-pesakit kanser yang menerima kemoterapi yang tidak boleh divaksinkan, kalau katakan dia tidak divaksinkan pun tapi masyarakat-masyarakat lain menerima vaksin, mereka turut akan dilindungi. Dan kalau kita extend sikit konsep ni kepada COVID-19, kita memerlukan vaksin untuk menghapuskan wabak ini. Kalau katakan ramai orang di Malaysia ni yang menerima vaksin COVID-19, kalau katakan ada, besar kemungkinan COVID-19 ni boleh pupus dan insyaAllah kita boleh hidup normal balik. Baik, saudara moderator, saya serahkan balik pada saudara. Okey, kita sekarang kita tengok kepada isu sekarang contohnya macam tadi ada sebut pasal herd immunity, ada sebut pasal beberapa penyakit yang seram yang dia sekarang kita tak dengarnya sebagai seram sebab mungkin benda tu dah tak banyak, dah tak ada kan. Betul. Tapi contohnya macam COVID-19 sekarang. Adakah contohnya ini persoalan saya, adakah dengan herd immunity tu sebenarnya seperti mana yang dinyatakan kerajaan lah, kalau kita nak atasi COVID-19 ni at least 70% of the population perlu inoculated. So adakah kita mampu untuk inoculatekan 70% rakyat Malaysia tu kalau dari segi dalam kes sekarang COVID-19 lah? Okay, baik. So, ada dua soalan kat situ lah. Pertama, saya nak ulas yang bab 70% tu betul. Kenapa kerajaan letak yang 70% tu adalah bergantung kepada kita panggil reproductive number of a virus lah, ataupun kita panggil R0. Yang mana dikira berdasarkan tahap tahap pembiakan satu virus itu. Kalau katakan virus tu tak kuat sangat tahap merebak dia, sedikit bilangan populasi yang perlu divaksinkan untuk mencapai herd immunity. Tapi dalam kes COVID-19 ni lebih kurang 70% kerana R0 dia adalah sedemikianlah. Jadi soalan yang kedua pula adalah sama ada kerajaan kita mampu atau tidak untuk memvaksinkan 70% daripada masyarakat Malaysia ini. Ia bergantung kepada banyak faktor sebenarnya. Okay? Faktor yang pertama adalah syarikat pengeluar vaksin tersebut itu sendiri. Kita tahu ada banyak syarikat yang nak keluarkan vaksin untuk COVID-19 ini. Contoh macam Pfizer, Moderna, AstraZeneca, beberapa syarikat daripada China. Banyak vaksin yang telah dihasilkan dan ada beberapa vaksin yang telah lepas kajian klinikal fasa ketiga dan boleh dipasarkan untuk kegunaan di negara-negara yang ada di dunia ni lah. Jadi, kita kena faham pengeluar vaksin ini bukan hanya nak supply vaksin kepada Malaysia saja sebab COVID-19 ni adalah satu pandemik yang mana dihadapi oleh satu dunia. Dah ada perjanjian daripada negara lain dengan syarikat-syarikat pengeluar tertentu untuk dapatkan supply tersebut kepada negara mereka. Jadi di Malaysia kita tak bolehlah nak capai satu perjanjian untuk supply 70% of kita punya population daripada satu syarikat sahaja. Daripada situlah datang inisiatif untuk mendapatkan vaksin daripada pelbagai syarikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham cara untuk pemberian vaksin tersebut dan juga cara untuk handle vaksin tersebut. Saya ambil contoh vaksin mRNA daripada Pfizer-BioNTech. Ia memerlukan suhu simpanan serendah negatif 70 darjah Celsius.
Dan kerajaan perlu memikirkan masalah pemberian dan masalah penyimpanan vaksin ini, sama ada kita ada kapasiti untuk menyimpan dalam peti yang begitu sejuk untuk memastikan bila katakan vaksin tu dibeli nanti, kita simpan ia tidak rosak dan ia boleh diberikan. Dan kita kena fikir, kita nak bagi pada 14 negeri dekat Malaysia ni, macam mana kita nak transportkan dia dengan suhu yang begitu rendah. So kita mungkin akan buat letak centralized vaccination ataupun mungkin kita akan gunakan syarikat tersebut sendiri untuk ambil kontrak untuk untuk memberikan vaksin tersebut kepada mereka yang memerlukan. Sebab itu juga kita tengok vaksin-vaksin lain daripada syarikat-syarikat lain yang mana kaedah penyimpanan dia dan kaedah untuk kita memindahkan vaksin tersebut adalah lebih mudah, lebih praktikal. Disebabkan itu juga kita perlu lihat vaksin-vaksin yang datang daripada syarikat-syarikat yang lain. Okey, jadi untuk vaksin 70% rakyat Malaysia ini bukan satu kerja yang mudah dan bukan ambil masa 1 bulan, 2 bulan. Kalau katakan kerajaan telah meluluskan penggunaan satu jenis vaksin daripada satu syarikat pun, tak bermakna kita terus akan capai 70% itu. Dan unjuran menyatakan lebih kurang kalau katakan wujud vaksin pun mungkin perlu masa 1 ke 2 tahun lagi untuk betul-betul kita capai 70% vaccination tersebut, bergantung kepada supply vaksin tersebut, bergantung kepada keberkesanan vaksin tersebut dan bergantung kepada penerimaan kita sendiri terhadap vaksin tersebut. Sebab kebelakangan ni kita tengok dengan naiknya COVID-19, naik juga golongan-golongan teori konspirasi yang turut menolak vaksin. Kalau sebelum ni kita tengok mereka just menolak vaksin-vaksin yang untuk anak-anak mereka, tapi sekarang ni hebat mereka menolak vaksin-vaksin untuk COVID-19 ni pula. Pelbagai alasan mereka berikan sebenarnya. So pada saya itu adalah satu benda yang kita boleh sama-sama tackle sebab apa anti-vaksin ini ada dalam kalangan masyarakat. Ada dalam kalangan orang kita Islam sendiri yang menggunakan hujah-hujah agama yang mana kita nampak jelas lari tersasar daripada penjelasan mufti dan ahli-ahli agama lain. Jadi mungkin pihak pengajian Islam, pihak saya guna pengajian Islam boleh mengambil berat perkara ini dan saya rasa baguslah program ni sebabnya saya anggap ramai yang mendengar ni pun daripada pihak-pihak pengajian Islam sendiri kan. So mungkin kalau katakan ada salah faham tentang vaksin boleh tanya dan kita rungkai sekali di sini. Okey, terima kasih. Tadi doktor dah masuk cerita pasal teori konspirasi dan golongan anti vaksin ni lah. Saya dapat soalan untuk kita berhadapan dengan golongan-golongan ni. Kadang-kadang hujah diorang ni macam bunyi macam betul kan. Kadang-kadang bunyi hujah antara hujah yang paling popular mungkin ada study paper yang mengatakan hubungan antara vaccination dengan Down syndrome. Ada juga yang kata the side effects of vaccine tu tak dapat nak dinafikan. Kadang-kadang ada orang sampai meradang, extreme inflammation. So betul ke vaksin ni betul-betul boleh memberi betul-betul boleh mengubati? Kalau betul, kenapa tak 100% penyakit tu hilang? Kenapa masih ada sisa-sisa sekarang? Jadi persoalan-persoalan ni macam kita nak jawab in depth pun kita tak bukan orang yang mahir. So alang-alang sudah jemput doktor pada hari ni, boleh doktor huraikan sikit antara persoalan yang popular, yang sering timbul, persoalan-persoalan yang antara yang saya sebutkan tadi ataupun apa yang doktor sendiri pernah dapat selama bekerja sebagai seorang doktor ni tentang anti-vaksin ni dan macam mana kita nak tackle soalan-soalan ni secara ilmiah lah. Okey, baik. Bila kita bercakap tentang sains dan perubatan, kita sentiasa mengamalkan satu konsep yang kita panggil perubatan berasaskan bukti ataupun bahasa Inggerisnya adalah evidence-based vaccine. Maksudnya, apa sahaja keputusan klinikal, apa sahaja keputusan dan nasihat yang kita bagi kepada pesakit, tak kisahlah sama ada dari segi ubat, rawatan, exercise ke, gaya hidup ke, ataupun vaksin itu sendiri, kita memerlukan bukti kajian. Okay? Dan bukti kajian ini bukannya sesimpel ada satu eksperimen pada tikus, tikus itu jadi sekian-sekian, kita dah boleh katakan ubat seperti itu sekian-sekian. Sebab apa? Kita bukan tikus. Kita adalah manusia. Dan untuk satu kaedah rawatan itu disahihkan bahawa ianya berfungsi dan berkesan dan juga selamat, dia perlu melalui pelbagai fasa kajian. Basically ada 6 fasa lah. Fasa
exploratory ataupun fasa kajian pada sel, fasa kajian pada haiwan. Fasa kajian pada manusia terbahagi kepada 3, fasa 1, fasa 2, fasa 3. Kemudian fasa regulatory, kemudian barulah fasa pemasaran dan barulah fasa post-marketing surveillance. Kesemua fasa ini menelan masa selama 10 ke 15 tahun. Barulah satu kaedah rawatan itu ataupun satu ubat itu boleh dikatakan boleh digunakan. Okey? Dan dalam kajian-kajian tersebut, kita akan lihat ada kesan sampingan-kesan sampingan. Contohnya, macam ubat tahan sakit. Ramai yang kata ubat tahan sakit kalau kita ambil akan membahayakan buah pinggang. Betul. Ramai juga yang kata kalau ubat tahan sakit kita makan waktu perut kosong nanti kita kena gastrik. So, benda-benda itu adalah kesan sampingan yang kita boleh dapat daripada kita makan ubat. Dan juga kita tengok dos yang tertentu. Contohnya, Panadol. Kita makan 2 biji yang 500 mg itu, insya-Allah hilanglah sakit, hilanglah demam. Tapi cuba telan kalau 8 biji terus. Apa jadi? Bukan hilang demam, kita yang hilang. So, kita kena tahu apa dos dan kita kena tahu apa possible side effect atau kesan sampingan daripada ubat tersebut. Bila kita dah tahu dos, kita tahu berapa nak bagi. Bila kita tahu apa kesan sampingan dia, kita tahu apa yang nak advise pada pesakit. Dan juga ada kesan sampingan yang mild ataupun yang biasa-biasa saja dan ada kesan sampingan yang serius. Kita timbangkan pula dengan manfaat yang boleh diberikan oleh ubat tersebut. Sama konsep dia dalam vaksin ini. Setiap vaksin ada kesan sampingan. Yang biasa kita boleh huraikan adalah satu kesan sampingan yang kita panggil reactogenicity ataupun kesan sampingan yang bila kita cucuk vaksin tadi, ada antigen, dia menjana imuniti badan kita. Badan bila nak jana imuniti sama macam dia nak lawan jangkitan. Bila kita kena jangkitan, apa jadi? Kita akan demam. Bila kita kena kuman masuk ikut satu kulit kita, apa jadi kat tempat kulit tu? Dia akan jadi merah. Dia akan jadi macam moderator cakap, akan jadi radang. So, semua ini adalah kesan sampingan ataupun reactogenicity yang kita dapat daripada vaksin tersebut. Adakah kesan sampingan ini berterusan dan berlanjutan? Tidak. Biasanya dalam 2 ke 3 hari dia akan hilang. Tapi, antibodi yang dihasilkan oleh vaksin tersebut berpanjangan. Perlindungan yang diberikan oleh vaksin tersebut berpanjangan. Dan setengah-setengah vaksin sampai lifelong, sampai ke akhir hayat. Sebab itu kita timbangkan antara manfaat dan keburukannya. Manfaat melebihi keburukan. Sebab itu kita beri vaksin. Dan juga kita beritahu bila kita cucuk vaksin dekat ibu bapa, anak-anak, kita beritahu ibu bapa kalau jadi apa-apa, bawa semula ke klinik. Supaya kita boleh siasat dan kita boleh tentukan sama ada kesan tersebut adalah daripada vaksin atau tidak. Sebab kebanyakan masa, kesan sampingan yang serius yang berlaku setelah vaksinasi adalah tidak berkaitan dengan vaksin langsung. Saya bagi contoh, kajian terhadap Pfizer-BioNTech, vaksin yang terbaru daripada Pfizer-BioNTech ni untuk COVID-19, 43,000 orang diuji. Dia bahagikan kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan menerima vaksin, satu kumpulan tidak menerima vaksin. Daripada keseluruhan 43,000 orang itu, telah berlaku 6 kematian. Kalau kita dengar, 6 kematian dalam kajian COVID-19 punya vaksin. 6 kematian ni bahaya juga ni. Tapi bila kita tengok balik, ada 2 kumpulan. Satu kumpulan tak terima vaksin, satu kumpulan terima vaksin. Kalau kita tengok balik 6 kematian tu, dalam kumpulan yang tidak menerima vaksin, 4 kematian berlaku. Dan dalam kumpulan yang menerima vaksin, hanya 2 kematian berlaku. Dan bila kita selusuri kes-kes tersebut, kita tengok rupanya kematian yang 6 ni, tak ada satu kematian pun yang berkaitan dengan reactogenicity yang saya sebut tadi. Mereka meninggal sebab serangan jantung, mereka meninggal sebab stroke, dan mereka meninggal sebab masalah jantung juga. Yes. So, benda-benda ini tidak berkaitan dengan vaksin COVID-19 tersebut. Tetapi apabila ia berlaku dalam satu tempoh kajian, katakan kajian tersebut selama 2 bulan atau 3 bulan, kita tak tahu ajal orang tu bila. Kadang-kadang orang tu tak terima vaksin pun dia akan meninggal juga. Itu yang berlaku pada 4 orang yang dalam kajian tersebut. Dan kita katakan kematian ini ada temporal relationship ataupun hubung kait masa secara kebetulan berlaku waktu dia ada dalam kajian tersebut. So, benda-benda inilah kita katakan sebagai kebetulan. Kebanyakan anti-vaksin, diorang memainkan benda ini. Contohnya, anak mereka kena jangkitan selepas dapat vaksin. Katakan lepas vaksin, mereka kata anak mereka kena jangkitan paru-paru sampai masuk ward. Pertama, vaksin tersebut tidak menyebabkan jangkitan paru-paru.
ada kemungkinan bila dia bawa anak dia pergi ke klinik untuk vaksin, lepas tu balik, banyak juga ibu bapa yang bawa anak pergi jalan-jalan. Waktu jalan-jalan tu, dia kena jangkitan daripada orang lain. So, anak dia kena jangkitan paru-paru yang mana tidak dilindungi oleh vaksin tersebut sebab vaksin hanya melindungi jangkitan spesifik. Kalau dia tidak melindungi daripada kuman yang menyebabkan jangkitan paru-paru itu, ia masih lagi boleh menyebabkan jangkitan pada bayi tersebut. So, bila kebetulan ini berlaku, anti-vaksin makin kurang keyakinan kepada vaksin. Yang lebih teruknya adalah dia menyebarkan salah faham tu kepada orang ramai. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena fahamkan mereka balik dengan salah faham ini. Tapi ia bukan satu benda yang mudah. WHO pada tahun 2018 telah mengeluarkan satu technical guide untuk mengajar kita macam mana nak handle anti-vaksin ni. Pertama, dia ajar kita kena pasti anti-vaksin ni ada 3 golongan. Pertama, vaksin hesitant. Maksudnya dia ragu-ragu vaksin. Dia mungkin ambil vaksin tapi dia ragu-ragu. Betul ke vaksin ni berkesan? Betul ke vaksin ni selamat? Dia ragu-ragu tapi dia still boleh ambil. Kalau golongan macam ni, kita ajak dia dengar, kita boleh bincang dengan dia. Walaupun kita orang biasa. Golongan yang kedua, vaksin refuser ataupun golongan yang menolak vaksin. Biasanya orang-orang yang macam ni memang dia dah fix mind dah. Dia memang menolak vaksin. Golongan macam ni tak perlu masuk campur. Biarkan kepada golongan yang pakar untuk handle golongan macam ni. Golongan yang ketiga, yang ni paling bahaya. Biasanya kita panggil sebagai anti-vaksin ataupun nama sebenar mereka adalah vaksin deniers. Mereka bukan sahaja menolak vaksin, mereka juga menghasut orang lain untuk menolak vaksin. Golongan yang macam ini, bukan sahaja kita tak pergi dekat dengan mereka, tapi kita apply censorship pada mereka. Iaitu kita block mereka daripada dapatkan platform. Selalu saya tengok golongan-golongan macam ni senang dapat platform. Dapat platform dekat media sosial, itu memang kita tak boleh buat apa-apa lah. Tapi dapat juga platform dekat TV, dapat platform dekat radio, dapat platform dekat surat khabar, majalah dan sebagainya. Menyebarkan fahaman-fahaman yang salah berkaitan dengan vaksin. So mereka ini, golongan anti-vaksin ataupun vaksin deniers ini seharusnya disekat daripada dapat buat platform ini. Ini adalah saranan WHO sendiri. Dan untuk adik-adik, untuk pihak penonton sekalian yang datang daripada layman ataupun orang-orang awam, kalau jumpa golongan yang ragu-ragu dengan vaksin, kita boleh kenal. Dia ditanya sebab dia nak tahu. Kita boleh ajak mereka dengar, bawa pada yang ahli. Tapi kalau jumpa orang yang memang nak buat hujah yang manipulasi, saja nak cari pasal, saja nak cari gaduh, abaikan. Jangan berhujah dengan mereka. Serahkan kepada yang pakar. Macam mana nak serahkan kepada yang pakar? Simple. Sama macam dalam agama Islam, kita ada alim ulama kita ada ustaz-ustaz, kita ada mufti yang mana memberikan hujah dan penjelasan tentang isu agama. Begitu juga dengan sains kesihatan, perubatan, kita ada doktor-doktor yang memang terlatih dan pakar untuk menghadapi untuk menceritakan tentang salah faham ini. Kalau di media sosial, kita boleh kenal doktor-doktor yang banyak memberi membetulkan salah faham tentang vaksin. Kalau katakan agama Islam, kita serahkan kepada mufti, kita serahkan kepada yang ahli. Tentang vaksin ini, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia kata ianya selamat dan berkesan. Kalau tak selamat, tak berkesan, kita tidak akan subsidi, tak akan bayar duit untuk beli vaksin ini, masukkan dalam jadual imunisasi kebangsaan. Mufti kata harus. Malah terbaru 2019, Mufti Dr. Zulkifli Al-Bakri menyatakan bahawa vaksin dalam jadual imunisasi kebangsaan wajib diambil ikut jadual tersebut. Kalau ibu bapa tolak tanpa sebab yang tertentu, jatuh berdosa. Begitu juga dengan vaksin COVID-19. Kalau katakan kerajaan mewajibkan pengambilannya, jadi wajib ke atas masyarakat untuk mengambil. Sebab apa? Macam yang saya sebut awal-awal tadi, vaksin ini bukan pilihan individu, tapi ia adalah satu tanggungjawab bersama. Kalau katakan kita abaikan tanggungjawab kita untuk kebaikan ummah, kita abaikan apa yang perlu kita buat untuk memastikan virus ini hilang di muka bumi ini, kita jatuh berdosa. Apatah lagi kalau kita sebarkan salah faham tentang satu benda yang memang golongan ahli dah cakap bahawa ianya selamat dan berkesan. Okey, terima kasih doktor. Boleh minta 1 minit je doktor. Saya nak settlekan masalah teknikal dekat live sekejap. Boleh. Rehat 1 minit je. Boleh.
Okey, dapat green light untuk sambung. Okey, terima kasih doktor atas penerangan sebentar tadi. Ada banyaklah isu-isu yang dipetik pula, dirungkaikan sebentar tadi, dan paling menarik rasanya yang last kali lah, yang merupakan tanggungjawab individu untuk actually inoculate their children, yang menjadi kewajipan kan, seperti doktor yang kata tadi. Okey, saya ada dapat beberapa soalan. Soalan seterusnya. Antara isu yang timbul, ini spesifik untuk vaksin COVID-19. Antara isu yang timbul adalah penghasilan vaksin COVID-19 ni dia tak sama macam vaksin-vaksin lain in terms of masa tu. Itu adalah yang paling jelas lah. Kalau kita tengok vaksin-vaksin lain, some takes more than 10 to 15 years untuk kita producekan vaksin tu. Tapi sekarang vaksin untuk COVID-19 ni berjaya. Yang paling awal dulu umum Russia, dia punya Sputnik vaksin. Lepas tu Pfizer, diikuti Moderna, diikuti dengan Oxford AstraZeneca, dan so on so forth lah. Tapi hakikatnya permulaan pandemik COVID-19 bermula pada bulan 3 2000 tahun lepas lah. 2009, ujung tahun 2019 mula. Bulan 3 2020 Malaysia umumkan MCO, PKP. Tapi sekarang kita dah dapat vaksin. Kalau nak tengok kan, kalau ikut gap masa tu, start daripada first case dekat Wuhan sampai sekarang tu, dalam maybe kasarnya 1 tahun 1 bulan je. So, adakah cukup masa 1 tahun 1 bulan tu untuk actually produce vaksin yang betul-betul berkesan, yang seperti doktor cakapkan tadi lah, yang boleh menghalang COVID-19, yang actually boleh menghasilkan herd immunity? Adakah cukup 1 bulan, 1 tahun 1 bulan? Dipersilakan doktor. Okey, baik. Terima kasih. Saya nak puji sikit lah saudara Amin, moderator kita memang nampak macam buat homework lah belum jadi moderator hari ni. Tahniah. Okey, baik. Soalan ni memang dah banyak kali dah orang tanya kat saya. Basically dia nak tanya kenapa vaksin-vaksin lain 10 ke 15 tahun macam saya cakap sebelum ni. Dan juga vaksin COVID-19 ni tiba-tiba 1 tahun 1 bulan je dah kita dapat. Seolah macam vaksin tu dah dihasilkan lama dulu sebelum virus tu ada. Kononnya satu konspirasi lah. Sebenarnya tak, bukan macam tu. Okey, pertama kita tengok dari sudut virus itu sendiri. COVID-19 ataupun coronavirus disease 2019 adalah disebabkan oleh satu kuman yang diberi nama coronavirus. Coronavirus ni dia ada adik-beradik dia, iaitu SARS-CoV-1 ataupun MERS-CoV. MERS-CoV ni yang biasanya kena pada jemaah-jemaah haji kita lah. Kalau katakan dia pergi ke Mekah, Madinah, dia terdedah kepada risiko jangkitan MERS-CoV ni. Okay? Jadi MERS-CoV ni adik-beradik dengan coronavirus yang baru ni, yang 2019 ni, COVID ni. Bila katakan coronavirus COVID-19 ni keluar, sebenarnya kajian untuk coronavirus yang lain tu telah ada. Kita telah kaji vaksin-vaksin yang berpotensi untuk mencegah MERS-CoV, untuk mencegah SARS-CoV-1. Ingat dulu sesama burung yang dulu tu, yang beberapa tahun ataupun lebih kurang 1 dekad yang lepas, juga disebabkan oleh virus SARS juga sebenarnya. Okay. So, vaksin tersebut telah dibangunkan tapi belum mencapai tahap boleh digunakan di pasaran. Okay. So, vaksin tu sebenarnya dah ada, cuma belum sampai tahap yang boleh dipasarkan lagi. Apa yang mempercepatkan ia boleh dipasarkan adalah pandemik ini sendiri. Kalau nak tahu satu kajian vaksin itu yang lama sampai 10 ke 15 tahun tu, bukannya fasa kajian tu sendiri, tapi fasa kita nak minta ethics clearance, nak minta dokumen, nak minta pelepasan. Dan pelepasan daripada badan-badan ethics ni, kadang-kadang 1 tahun dia bersidang 2 kali je. So kebanyakan masa pengkaji-pengkaji dia duduk tunggu result, clear kata boleh teruskan kajian. Boleh teruskan kajian pada manusia. Kalau katakan tak bersidang, katakan dibatalkan ke atau ditangguhkan persidangan tu, lagi lama dia ambil masa. Tapi dalam era COVID-19 ni, orang mencari penyelesaian untuk masalah COVID-19 ni, orang sanggup bersidang lebih awal.
sanggup memberikan pelepasan lebih awal, sanggup untuk tengok dokumen-dokumen tu dengan lebih awal. Itu satu faktor. Faktor kedua, vaksin-vaksin lain kadang-kadang hanya satu ke dua syarikat saja yang nak buat vaksin tersebut. Sebab vaksin ini bukanlah satu bidang yang menguntungkan bagi pihak pharmaceutical. Sebab penghasilan vaksin itu menelan belanja yang besar sebab nak buat kajian. Tapi dia kena dijual pada harga yang murah. Sebab apa? Dia adalah satu bentuk keperluan yang dikatakan oleh WHO. Jadi pihak pharmaceutical terikat dengan kawalan harga. So dia tak boleh nak ambil untung banyak sangat. Jadi tak ramai pihak pharmaceutical yang nak menceburi bidang vaksin ini. Oleh itu kita tengok vaksin-vaksin untuk anak-anak kita yang kita tengok vaksin hepatitis B dan sebagainya ada satu ke dua jenama sahaja. Tapi COVID-19 ni berlumba-lumba syarikat nak buat. Sebab apa? Kita dah confirm ada buyer. Semua negara nak cari vaksin untuk COVID-19. So kalau katakan any syarikat yang berjaya hasilkan COVID-19 punya vaksin, buyer akan dah ada. So kebanyak syarikat yang menceburi bidang ini. Bila banyak syarikat yang menceburi bidang penghasilan vaksin COVID-19 ini, informasi tu dikongsikan. Mereka makin berlumba-lumba, duit makin banyak disabuhkan dalam kajian. Dalam kajian ni kalau katakan duit ada, birokrasi dikurangkan, kajian yang 10 ke 15 tahun boleh dipendekkan ke masa 1 tahun. Dan daripada sebab itulah penyelidikan vaksin COVID-19 ini telah berjaya dipendekkan. Bukan nak kata dilangkau banyak step, tidak. Sebab dia follow fasa penyelidikan pada sel, fasa penyelidikan pada haiwan, fasa penyelidikan pada manusia, fasa 1, fasa 2, fasa 3. Dan sekarang ni dah lepas fasa penyelidikan fasa ketiga tersebut, sekarang ni dah masuk fasa regulatory. Itu yang NPRA sedang mengkaji sama ada vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech ni boleh digunakan di Malaysia atau tidak. Tapi kalau dikatakan dekat US, dah digunakan pun sebenarnya. Okey. Satu lagi, teknologi yang digunakan untuk vaksin mRNA sekarang ni adalah satu teknologi yang baru. Sebelum ini, teknologi ini ada diuji pada beberapa virus influenza, juga dikaji untuk virus Ebola dan juga Zika. Tetapi, tak banyak syarikat yang gunakan teknologi ini untuk kajian. Sebabnya, pertama, teknologi ini susah nak dibuat. Keduanya, ia mungkin menelan belanja yang besar untuk fasa kajiannya. Tapi bila katakan ada pandemik COVID-19 ini, ramai orang yang bekerjasama, ramai orang yang melaburkan duit. Birokrasi direndahkan, akhirnya pasangan Islam kita yang agak tersohor lah sekarang ni, yang dua pasangan saintis daripada Turki itu berjaya menemui kaedah untuk menghasilkan mRNA vaksin. mRNA ni adalah satu messenger RNA yang mana dia seolah macam satu file yang kita masukkan dalam komputer, kita nak print out that file. Bila mRNA ni disuntik dalam badan kita akan hasilkan satu print out lah, satu template protein terhadap COVID-19 tersebut, protein COVID-19 tersebut yang mana protein ini akan act as antigen. Badan kita akan kenal antigen yang dihasilkan oleh badan kita sendiri dan akan menghasilkan antibody. So dia berbeza. Kalau sebelum ni kita masukkan directly antigen ke dalam badan kita. Tapi sekarang ni kita masukkan precursor ataupun kita masukkan mRNA itu template kepada antigen tersebut. Badan kita yang hasilkan antigen dan badan kita menghasilkan antibody. So teknik ini adalah satu teknik yang baru yang mana insya-Allah pada masa hadapan kalau teknik ini terbukti berkesan dan selamat, ia akan menyebabkan penghasilan vaksin itu lebih pendek dan lebih mudah. Sebab mRNA ini dihasilkan dengan kaedah genetic recombination. Kalau vaksin-vaksin lain, kita kena besarkan virus kepada medium culture, kena lemahkan virus tersebut, barulah boleh kita hasilkan vaksin. Itu mengenai masa lama. Tapi kalau mRNA ni, kalau kita berjaya kenal pasti teknologi dia, insyaAllah dah berjaya dah pun, penghasilan dia akan lebih cepat. So itulah faktor-faktor yang kenapa kalau sebelum ni 10 ke 15 tahun, sekarang ni 1 tahun lebih. Basically, ada duit, kurang birokrasi, satu kajian tu akan sangat cepat menemui hasil dia. Terima kasih Doktor. Doktor ada sentuh sikit pasal mRNA tadi dan ada juga saya dapat soalan pasal perbezaan antara yang Pfizer yang menggunakan mRNA dengan kebanyakan vaksin lain yang menggunakan adenovirus. So dia tanya apa beza mRNA dengan adenovirus tu.
Dan lagi satu, adakah kesan dia berbeza? Dan lagi satu dia tanya, kenapa kena sampai negatif 14 untuk Pfizer tu simpan? Rasanya Pfizer saja yang kena simpan below freezing rasanya, banding dengan yang lain-lain punya vaksin. Itu soalan. Ya, mRNA ni so far yang negatif 14 tu kalau tak silap saya yang Moderna lah. Pfizer tak silap saya minus 70 kot. Ya, lebih rendah lah suhu dia sebenarnya. Okay. Beza dia macam saya sebut tadi lah. Satu adalah teknik mRNA. Satu lagi teknik adalah conventional vaccine lah. Okay. Saya sebutkan persamaan di dahulu. Persamaan dia adalah kesemua vaksin COVID-19 ni, dia akan memperkenalkan satu antigen yang kita panggil protein spike lah. Yang mana virus coronavirus tu kalau kita tengok gambar kan dia ada macam duri-duri pada dia kan. So pada badan dia tu ada satu spike protein yang mana spike protein ini dia akan pergi melekat pada paru-paru kita dan itulah entry point dia ke dalam sistem badan kita lah. Okay. Jadi spike protein ini dipilih sebagai antigen yang nak digunakan pada vaksin-vaksin semua ni untuk menghasilkan antibody. Okay. So kalau kita nak bagi vaksin dalam badan kita, kita kena hasilkan spike protein inilah. Sama ada kita beri spike protein itu terus pada badan manusia ataupun kita beri satu kaedah untuk badan manusia sendiri menghasilkan spike protein itu. Okay. Conventional vaccination, dia menggunakan kaedah memberi spike protein tersebut sama dia menggunakan virus lain sebagai carrier. Contoh yang paling common yang AstraZeneca menggunakan adenovirus tu sebagai carrier untuk spike protein tersebut masuk dalam badan kita dan spike protein itu akan dikenal pasti oleh sistem pertahanan kita dan akhirnya akan menjana antibody badan. Itu kaedah konvensional. Kaedah mRNA pula, mRNA ni adalah satu genetic sequence. Bukan genetic sequence lah, satu maklumat genetik yang mana masuk dalam badan kita, dia act as a template untuk badan kita menghasilkan sendiri spike protein itu. So mRNA itu akan masuk dalam sel kita akan menghasilkan spike protein tersebut dan spike protein tersebut akan dikenal pasti oleh badan kita. Semua benda ni berlaku dalam badan kita dan badan kita akan hasilkan antibody. Dikatakan mRNA vaksin ni adalah the purest form of vaccination. Sebabnya dia adalah satu vaksin yang tidak menggunakan langsung bahan daripada virus tersebut sendiri. Sebabnya mRNA ni dihasilkan dengan teknik DNA recombinant. So kita hasilkan secara daripada makmal, kita masuk dalam badan kita yang menghasilkan protein tersebut menjadi antigen dan badan kita yang akan hasilkan antibody tersebut. So itu beza dia lah. Dan teknologi baru ini deliver kepada badan kita dengan menggunakan kaedah saratan lemak lah, lipid partikel. So disebabkan oleh kaedah lipid partikel itu, kita nak make sure dia stable, sebab itu dia perlu disimpan dalam suhu yang rendah. Okey, soalan seterusnya. COVID-19 dah mula ada banyak strain yang baru. So adakah vaksin ni akan berkesan untuk strain-strain yang baru ni ataupun adakah kerajaan Malaysia terpaksa ambil vaksin lain pula? Since yang first, yang strain baru yang ni rasanya muncul start daripada UK yang dah start merebak ke negara-negara lain lah. Macam mana doktor? Okay, baik. Jawapan simple, yes. Ia akan berkesan sebab apa? Walaupun COVID itu ada strain-strain yang lain, dia masih lagi mempunyai spike protein pada badan dia. So spike protein itu akan dikenal pasti oleh antibody yang telah dihasilkan badan kita dan insyaAllah badan kita boleh lawan jangkitan tu walaupun dia daripada strain yang berbeza. Saya bagi contoh lah. Kalau katakan kita dah cucuk vaksin, badan kita dah hasilkan antibody terhadap spike protein itu. Katakanlah strain A, strain B, strain C, strain D dan seterusnya datang pada badan kita. Walaupun strain itu strain yang berbeza, tapi mereka masih lagi coronavirus, masih lagi COVID. Mereka ada spike protein itu. So mereka akan dikenal pasti sebagai makhluk jahat dalam badan kita dan antibody tadi itu akan serang mereka. So walaupun strain yang berbeza, selagi mereka masih ada spike protein itu, mereka akan berkesan. Baik, terima kasih doktor. Saya buka kepada para hadirin yang lain yang baru masuk untuk tanya apa-apa soalan kepada Dr. Amirul. Dipersilakan, boleh tanya dekat ruangan chat, saya boleh bacakan ataupun nak buka mikrofon dan tanya direct pun dipersilakan.
Ada sebarang soalan? Saya bagi masa. Slow bunyi. Ada sebarang soalan? Kalau tak ada, saya anggap penjelasan doktor daripada awal tadi sangatlah jelas lah. Rasanya kebanyakan soalan yang menjadi isu antara anti-vaxxers, isu yang timbul dari segi teknikal. Ada satu soalan. Okay, bagaimana orang awam boleh membantu atasi masalah anti-vaksin? Okay, baik. Terima kasih Encik Zihan Mus. Okey, bagaimana orang awam boleh membantu mengatasi masalah anti-vaksin? Ada beberapa cara. Pertama, kita sendiri sebagai orang awam, kita sendiri kena stop jadi penyebar berita-berita palsu lah. Pertama, kalau katakan benda tu tak sahih, benda tu nampak sangat macam haluan kiri, nampak sangat macam jauh tersimpang daripada polisi kerajaan, cuba tanya balik, betul ke benda ni? Cuba semak balik. Kalau katakan kerajaan kita sekarang tengah sibuk nak lawan COVID-19, kerajaan suruh pakai topeng, pakai basuh tangan, pakai hand sanitizer dan sebagainya, suruh social distancing semua tu. Tapi tiba-tiba ada seorang kata tak perlu pun semua ni. Dia kata coronavirus tu satu flu biasa yang boleh baik sendiri. Itu tanda-tanda yang kena berhati-hati. Semak dulu maklumat yang dia beri. Semak 3 benda. Pertama, kredibiliti orang yang memberi maklumat. Kedua, semak sumber maklumat tersebut. Ketiga, semak kesahihan maklumat tersebut. Betul ke maklumat itu betul? Pertama, kredibiliti mesti nak check. Tengoklah siapa yang bercakap tu. Dia doktor ke? Dia orang biasa ke? Dia accountant ke? Dia kerja kilang ke? Kadang-kadang sekarang ni orang-orang yang bukan doktor pun dia berlagak seperti doktor atas tujuan nak jual produk-produk yang melawan daripada polisi-polisi kerajaan. Kedua, kesahihan maklumat tersebut. Macam mana nak tahu sahih ke tak? Rujuk pada yang ahli. Yang ahli sekarang ni, bab agama, kita rujuk pada mufti. Ahli bab kesihatan, kita rujuk pada doktor-doktor KKM. Yang ketiga, sumber dia daripada mana. Ini sangat penting untuk berita-berita yang contohnya, saya dapat, anak jiran saya punya kawan, punya ayah mertua dan sebagainya, sembuh lepas kena COVID, lepas dia minum, air masak. So kita check balik betul ke cerita tu dapat daripada mana, daripada siapa dapat, betul ke cerita tu ada, entah-entah hanya direka semata-mata lah. So 3 benda ni memang kena selalu check lah. Yang kedua, apa yang orang awam boleh buat adalah kalau di media sosial, cuba dapatkan fakta-fakta yang betul daripada page sains yang betul. Saya nak promote sikit lah page-page sains yang betul, tapi saya boleh promote dekat Facebook je lah sebab saya ada Facebook je. Yang pertama, Medical Mythbusters Malaysia, NGO yang memang saya sendiri sertai. Kami memang galak menangkis mitos-mitos berkaitan perubatan. Kalau dulu kita dengar mandi malam menyebabkan paru-paru berair dan sebagainya, so kita panggil mythbust lah mitos-mitos tersebut. Begitu juga dengan vaksin COVID-19 ni, kita pun ada juga menulis tentang vaksin anti vaksin ni lah. So, Medical Mythbusters Malaysia, itu satulah, boleh cari dekat Facebook. Yang kedua, Ini Science Babe. Ini Science Babe ni dianggotai oleh ramai lecturer-lecturer daripada pelbagai bidang sains. Okey, begitu juga dengan penyelidik-penyelidik lah. So, dia memang selalu tulis benda-benda berkaitan yang sangat ilmiah dari segi sains lah. Yang ketiga, Public Health Malaysia. Public Health Malaysia ni dia banyak mengongsikan benda-benda berkaitan dengan polisi dan dia menjelaskan kenapa kerajaan buat sekian dan juga dia meningkatkan kesedaran masyarakat. So 3 page ni kalau follow insya-Allah tak lagi jauh lah.
page-page individu kalau nak follow yang berkaitan dengan vaksin ni, boleh follow saya, Dr. Amirul Amzar, boleh follow Dr. Suhazali Abdullah, boleh follow siapa lagi banyaklah. Tapi kalau katakan dekat Medical Mythbusters ini Science Break tu, anda boleh tengok yang lebih ilmiah lah biasanya daripada apa yang kami tulis. Yang kena hati-hati dengan kumpulan-kumpulan anti-vaksin yang berada di social media. Sebab apa? Kita tak ada cara lagi untuk sekat mereka. Sebab Facebook adalah satu corporate private organisation yang mana kita tak ada kuasa nak kata apa kepada Facebook. So, dekat Facebook tu, propaganda-propaganda anti-vaksin berleluasa. So, macam saya cakap, berbalik kepada yang awal tadi, kalau nampak je propaganda tu berhaluan kiri, lari saja daripada polisi kerajaan ataupun nasihat yang kerajaan bagi sekarang, jangan kongsi. Kalau katakan boleh report, kita report. Itu adalah apa yang orang awam boleh buat untuk bantu menangani masalah anti-vaksin ini. Okey, terima kasih doktor. Jadi kita dah sampai ke penghujung. Rasanya dah tak ada soalan lagi. Kita bagi minit 2 doktor untuk kata-kata untuk simpulkan perkongsian hari ini. Okey, baik. Kesimpulannya, pertama, kalau katakan kerajaan kita meluluskan penggunaan vaksin COVID-19, insya-Allah vaksin tersebut telah melalui fasa kajian yang mengambil kira etika untuk mengkaji keberkesanan dia dan keselamatan vaksin tersebut. So, kita kena letakkan kepercayaan kepada kerajaan kita untuk memastikan vaksin ini selamat dan berkesan. Sebab tak ada mana-mana kerajaan dekat muka bumi ini yang nak rakyat dihancur. Sebabnya kalau katakan rakyat tak ada, kerajaan pun tak ada jugalah. Okay, siapa nak mengundi diorang nanti? Siapa yang nak menjana pendapatan negara? So, semua orang affected dengan COVID-19 ni. Yang frontliner, cuti tak boleh cuti, kena kerja, kena tinggal anak bini dekat rumah. So, kerja dalam keadaan takut. Sebabnya kalau katakan kena COVID-19, nanti terbawa COVID-19 dekat rumah. Itu frontliner. Yang tak bekerja, hilang mata pendapatan. Rasa susah nak hidup. Begitu juga dengan orang-orang dekat Malaysia ni, semua orang affected by COVID-19 ini. So, kita semua kena cari jalan penyelesaian untuk mencegah untuk menghapuskan wabak inilah. Setakat ini, vaksin so far masih lagi belum sampai kat Malaysia, masih lagi dalam fasa regulatory, masih lagi dalam kajian oleh NPRA. Apa yang kita boleh buat sebagai orang awam, patuh dengan apa yang kerajaan suruh. Kerajaan suruh PKP, kita PKP lah. Kerajaan kata jangan kumpul ramai-ramai, kita jangan kumpul ramai-ramai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau katakan kita jumpa mana-mana kawan kita yang anti-vaksin, kenal pasti dulu. Dia ni boleh bawa sembang ke tak? Kalau boleh bawa sembang, kita bawa dia sembang. Sebab mungkin dia adalah hesitant, dia ragu-ragu je. Tapi kalau dia betul-betul memang dah tekad nak tolak, tak apalah, biar dia, kita doa, Allah bagi hidayah kat dia. Tapi kalau katakan dia adalah golongan yang bukan sahaja menolak vaksin, tapi dia menghasut untuk orang lain tolak vaksin, kita jangan bagi dia platform. Kalau kita ada kuasa untuk melaporkan dia supaya dia tak membuat lagi onar dan menghasut orang lain, kita laporkan dia. Kalau katakan kawan kita bagi tahu lecturer kita. Okay? So, kita jangan biarkan mereka ini berleluasa. Sebab apa? Kalau kita tak cegah mereka ni akan makin ramai dan mungkin akan menyebabkan satu usaha untuk menghapuskan COVID-19 ni akan gagal. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Amirul atas perkongsian mengenai vaksinasi. Merupakan perkongsian yang sangat padat lah pada hari ini. Saya harap para hadirin hari ini dapat mengambil manfaat dan membawa dan kiranya hadir bukan left dengan tangan yang kosong lah. Jadi sampai di sini saja kita punya diskusi Sains Islam pada minggu ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Amirul dan para hadirin sekalian yang sudi hadir walaupun terpaksa bawa ke waktu malam. Dr. Amirul penat kerja hari ini, masih pakai baju kerja lagi. Jadi sampai di sini saja saya tutup majlis sekali tasbih kafarah surah An-Nas. Syukran jazilan saya ucapkan kepada Dr. Amirul, kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.